gagal menguruskan ekonomi keluarga serta kemelut kewangan antara yang menjadi faktor utama kes perceraian di negara kita. Menurut statistik, sebanyak 45,420 kes perceraian telah direkodkan di mahkamah pada tahun lalu. Punca utama yang mendorong kepada perpisahan ini adalah disebabkan oleh masalah kewangan yang berlaku sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Selain itu, masalah ini juga disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara kedua-dua belah pihak tentang perancangan ekonomi keluarga yang betul. Di samping itu, dikabarkan pada tahun 2023 adalah tahun yang paling mencabar dan sukar buat seluruh dunia di mana akan berlakunya krisis ekonomi global dan kos taraf hidup juga dijangka akan semakin meningkat. Justeru, adakah penting perancangan ekonomi rumah tangga? Bagaimanakah cara terbaik untuk mengharmonikan rumah tangga? Okey, baik. Pastinya anda sudah pun tahu apakah topik kita pada hari ini, iaitu ekonomi rumah tangga. Bagaimana untuk mengurus keluarga. Kebiasaannya, Fatin boleh? Fatin ke Fatah ke? Saya Fahrin Ahmad. Fahrin Ahmad. Okay, kebiasaannya di keluarga kan, ataupun dalam keluarga saya lihat anti-anti saya, angka-angka saya. Biasanya Menteri Kewangan adalah isteri rumah itu. Dia selalu finance minister dia panggil. Betul. Dan saya kira tugas itu diberikan kepada mereka kerana mereka yang selalu menguruskan perbelanjaan rumah setiap hari. Dan saya kira apa juga kita kongsikan daripada awal tadi menyatakan untuk kita sentiasa terus berjaga-jaga, berkira-kira kalau tak ada orang kata kegawatan sekalipun, tapi ini tanggungjawab kita sendiri. Betul. Setuju. Jadi baik, kita nak teruskan perbincangan kita bersama dengan dua orang tetamu yang sudah pun berada di studio. Kita bersama dengan Sharifah Shahura. Sihat? Sihat. Sangat-sangat cantik. Terima kasih ya Allah, nanti kita belanja. Okey, boleh. Itu yang saya nakkan tu. Dan yang sangat-sangat segak sebenarnya. Biasa Cik Samsudin ada bersama dengan kita pada ni. Terima kasih kedua-dua tetamu kita bersama kita pada ni. Okey, ekonomi rumah tangga. Kadang-kadang orang merasakan ekonomi rumah tangga apalah yang kita nak perlu tahukan sangat. Tapi saya kira kita sentiasa perlu mengingatkan kepada para penonton, khususnya wanita maupun lelaki sekalipun. Terutamanya isi rumah lah, suami isteri dan juga keluarga. Cik Samsudin, menjelang apa yang kita katakan sebagai cabaran dan sebagainya, apa yang kita harus ambil tahu? Okey, yang pertama macam tadi sebut Menteri Kewangan, bagi saya dua-dua kena jadi Menteri Kewangan lah. Satu dan dua. Isteri jadi nombor satu, suami jadi nombor dua pun boleh. Suami nak jadi nombor satu, isteri jadi Menteri Kewangan nombor dua pun boleh. Jangan salah seorang. Bila salah seorang memang bermasalah, termasuk juga jika berlaku perceraian, ialah ada setengah Menteri Kewangannya isteri. Bila berlaku perceraian, suami dia tak ada apa, langsung tak ada. Isteri beli harta pun atas nama isteri saja. Kalau Menteri Kewangan tu suami, bila berlaku macam contoh perceraian, bergaduh apa semua, ya isteri tak ada apa. Sebab semua akan dibeli atas nama suami. Bila dua-dua Menteri Kewangan, baru masing-masing akan letak simpanan tu dalam dua-dua akaun. Bukan akaun bersama, maksudnya akaun suami dan akaun isteri. Itu dah ada satu tips tak? Itu benda yang pertama kena buat. Dan pembelanjaan keluarga memang kena bentang. Tengok, kalau anak tu bermasalah, bentang suami isteri je. Contoh hari ini boleh dia nak buat setahun sekali pun okey. Kalau nak paling bagus duit sebulan sekali. Tapi kalau malas setahun sekali cukup dah. Okey, tapi macam mana pula secara itu kita secara makro besar kan. Kalau mikronya macam tentang pembelanjaan dapur, pembelanjaan sekolah anak, tambang sekolah anak apa semua, itu macam mana tu pula? Okey, lepas macam tu kita senaraikannya, contoh dapur ada setengah lah. Satu yang letak duit kat dapur ataupun dia dah peruntukkan terus. Dapat gaji terus dia beli barang dapur terus. Okey. Mana sekali dia beli, mana tak ada. Kalau dia pergi lagi, makna something wrong somewhere lah. Maksud dia nampak dah, dia sama ada dia burst, dia terbabas lah. Kalau boleh yang sebulan sekali. Kalau nak paling bagus sebulan sekali untuk belanja yang kering lah. Yang basah memang seminggu sekali, right? Macam ayam, daging dan sebagainya. So seminggu sekali dia, di situ kalau dia beli dan dia simpan resit, dia boleh tengok dah setiap bulan tu naik ke tak. Kalau kita sebagai suri rumah beli bulan lepas berapa? Oh tak tahu, itu bermasalah. Kalau kita tak tahu berapa kos, biasanya orang ambil resit bayar je, right? Tak tengok apa semua. Yang tu nak kena tengok, sebab situ kita boleh nampak barang apa yang naik. Kalau kita sampai suri rumah atau suami tak tahu barang apa naik, itu sangat bahaya. Contohnya sabun pun kita tak tahu. Baru just beli, itu bahaya. Itu maknanya kita tak betul-betul menjaga ekonomi lah.
Nak tengok benda tu. Jadi apabila naik, jadi alternatif kita sama ada nak stay dengan jenama tu ataupun tukar jenama lain. Rasa baju bersih juga, right? Tukar jenama lain. Kadang-kadang kita ni sebagai pengguna dipengaruhi lah. Oleh jenama. Kadang-kadang mana duit tak cukup, cuba tukar jenama. Kadang-kadang kos kita akan turun mendadak. Betul. Kadang-kadang sebenarnya kita ni dah meletakkan bajet. Tapi kerana kita tidak memperincikan setiap perbelanjaan, lepas tu kita menyalahkan diri kita, kata, kenapa terlebih belanja dan sebagainya. Sedangkan kita tidak menyenaraikan. Kalau saya nak kacau awak, nak usik awak, tanya sekilo bawang. Usik kena tanya. Sekilo bawang. Sekilo tomato. Okey, awak tanya kat Syura dulu, saya cuba. Syarifah Syaura. Mungkin adakah Syarifah bersetuju kalau diberikan jawatan Menteri Kewangan di rumah ni? Ya, setuju. Saya memang Menteri Kewangan rumah. Saya confident sebab dan suami saya adalah timbalan Menteri Kewangan. Di mana saya kebanyakan dalam urusan rumah, bukan syarikat. Saya yang banyak menguruskan tentang kewangan dalam rumah lah. Bermakna saya sentiasa mengingatkan dia bila nak bayar rumah, bila nak bayar kereta, bila nak bayar atau apa-apa yang berkaitan dengan kewangan. Sebab lelaki ni dia akan buat lupa. Dia kata kita je satu dia. Kadang-kadang perlu diingatkan. Maknanya kita bukanlah banker. Maknanya kita yang menguruskan kewangan. Maknanya tiba masa bayar. Tapi dari segi komitmen memang dia. Tapi saya dalam rumah tangga, saya tak ada sifat hanya lelaki yang perlu mengeluarkan belanja. Sebab kami masing-masing bekerja dan kami freelance. Sebab circle rumah tangga ni ada turun naik. Terutama dalam freelance macam kami lah. Bekerja sendiri. Jadi keperluan tu hanya bila macam hal-hal urusan perbelanjaan selalunya saya. Sebab kita yang akan jalan-jalan, tahu-tahu kita akan nampak supermarket, kita berhenti, duit kita keluar kan. Tapi kalau untuk komitmen seperti rumah, apa benda, saya letak kepada timbalan saya. Jadi benda itu jadi tak ada masalah. Betul. Tak ada masalah tentang itulah. Okey, tapi kita nak tanya pada Syaura jugalah. Okey, tadi tentang mengingatkan dan sebagainya. Tapi macam saya kata, kita adakah lebih terperinci sebagai contoh macam yang bulan ni kita dah terlebih belanja kat sini, dekat situ, kita patut kurangkan dan sebagainya. Adakah tugasan-tugasan itu juga dilakukan oleh Syaura sendiri? Okey, kalau itu saya melihat macam contohlah, kalau kami masing-masing busy ada job. Kami akan cuba berbelanja, kita cuba berbelanja lebih lah sebab kita nak merasai benda itu kan. Tapi kalau kita rasa macam bulan ni lambat sikit job kita kena kurangkan. Maknanya saya tak ada bajet. Kita tahu sendiri yang kita akan macam biasalah macam freelance. Kalau tak ada job kita kena kurang belanja. Kalau ada job lebih kita lebihkan belanja. Saya tak ada spesifik perbelanjaan yang harus dikeluarkan. Contoh kalau duit dapur 300 bulan ni tak ada. Sebab kita punya selera ni bukannya 300 sebulan. Kadang-kadang ada selera kita yang sampai 500,000 pun ada. Betul. Yang penting ikut kemampuan. Ikut kemampuan. Kalau rasa tak, tu Cik Samsudin jeling ke tu? ada. Kalau rasa macam kalau rasa tak ada duit jangan keluar. Itu je. Kita sering kali diingatkan oleh Encik Syamsuddin juga mengenai keperluan dan kehendak, dan ada juga komen-komen di Facebook berkaitannya. Tapi sebelum itu kita dengarkan apa kata orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Kalau ekonomi sekarang ni, macam I duduk kat bandar, kalau seorang dia bekerja tak cukup, kena suami isteri kerja. So kalau orang yang ada anak, dia kena luangkan duit tu secara berhemah lah, tak boleh selalu borong. Sebab kadang kita tahu anak kita sakit, bukan kos dan sebagainya. So kita kena tahulah antara kemahuan dengan keinginan. Also kita tahu kemampuan kita. So kalau kita rasa gaji kita ni cukup pada tu je, jangan kita tambah lagi hutang, beli kereta yang lagi mahal, rumah lagi mahal dan sebagainya. Perancangan ekonomi saya sekarang ni agak mencabar, lagi-lagi bila saya dah pregnant. Kalau mula-mula antara saya dengan suami saya, komitmen kami biasanya pada rumah dan kereta. Tapi bila dah mengandung sekarang, komitmen tu agak berubah untuk kami prepare untuk hospitality and also future for the baby. Pada saya, kebanyakan keluarga ataupun pasangan akan lebih intent untuk bergaduh bila mereka tidak mampu untuk menyelesaikan hutang loan dengan bank. And all the hutang ni boleh start as early as bila diorang nak kahwin tu, awal-awal lagi dah buat loan untuk berkahwin. Alangnya duit yang kita pinjam tu dah digunakan untuk keraian hanya untuk satu hari. Okey, dan efek dia tu bertahan sepanjang bertahun-tahun lah, dan itu boleh menyebabkan pergaduhan di kalangan pasangan-pasangan di Malaysia. Selain daripada masalah kekangan kewangan di mana kadang-kadang hanya
satu sebelah pihak aja yang bekerja. Terutama sekali suamilah yang bekerja dan isteri di rumah. So kadang-kadang bebanan kerja di office, kerja di rumah tangga dan bebanan kewangan adalah antara salah satu sebab yang kadang-kadang pasangan bergaduh. Bila seorang aja bekerja, tiada sokongan, especially tiada sokongan moral daripada keluarga terapat ataupun daripada sokongan kewangan daripada lagi sebelah pihak, memang akan menyebabkan misalnya pasangan akan bergaduh. Okey, baik, itu pendapat mereka. Dan Cik Syamsuddin, seringkali kita dengar berkaitan dengan kehendak dan keperluan. Okey, walaupun kita tahu kita harus pandai membezakan keperluan dan kehendak, tetapi kadang-kadang kalau isi rumah tu ada ramai anak-anak kan, sebagai ibu ataupun ayah, pastinya mereka nak membuatkan anak-anak mereka gembira. Jadi kalau contoh pergi ke kedai ataupun supermarket kan, beli barang keperluan, lepas tu anak-anak nakkan sesuatu, nak kata tak boleh, susah hati pula, takut anak sedih. Jadi macam mana kalau nak praktikkan membezakan keperluan dan kehendak, pada masa yang sama nak menggembirakan anak-anak di rumah juga? Okay. Dia macam kita dunia lah, Malaysia ada undang-undang, right? Nak buat nak menyusun kewangan negara kena ada undang-undang dia. Yeah. Nak menyusun ekonomi rumah tangga kena ada undang-undang. Kita buat peraturan tu. Contohnya kalau memang bajet kita tight, right? Anak nak ikut, dan pergi mana ayah? Ibu nak pergi pasar raya. Tapi nak ikut boleh, tapi tak boleh beli apa-apa. Alamak, saya ini maksudnya saya. Kalau bajet kita tight. Kalau bajet kita okey boleh ikut. Kalau dengar kata tak boleh tak mengganggu ibu untuk pergi beli barang keperluan rumah, nanti seorang akan ada RM5 atau RM10. Dia bajet lah. Kita bagi tu. Kita bagi tu RM10 ikut dia nak beli apa. Jangan. Jadi at least dia happy tak dia dapat. Tapi kalau hari yang kita tak ada, kita kena ada firm. Ada hari kita kena buat tak boleh. Walaupun kita mampu. Sebab kita tak tahu di masa depan apabila kita dah betul-betul tak ada, kita nak stok anak kita, tak boleh. Saya ada banyak kes yang ada seorang perempuan kata, tuan saya tak ada duit, saya pinjaman peribadi. Dia ambil. Apabila saya drop kata pinjaman peribadi untuk apa? Dia ambil RM200,000. Repair Muhammad dia kata. Okay. Saya tanya repair Muhammad tu RM40,000. 160 tu ke mana? Melayang anak-anak nak makan makanan segera, takkan saya nak menghalang. Wow. RM160,000 untuk makanan. Saya kira gaji dia. Last kata, Cik Puan, tanpa Cik Puan ambil pembiayaan peribadi, Cik Puan boleh bawa family makan 4 kali sebulan makan fast food. Kira banyak tu, right? Okey. Tapi dengan nada tu, yes. Sebenarnya dia tak ada dekat mana kesilapan dia tu sebenarnya? Sebab satu masuk dia ambil nak apa dia beli je. Dia tak boleh, dia apa-apa kena break. Yalah kita masak contoh freelance, the moment dapat banyak pasti ada break, right? Kita bukan nak habiskan semua. Betul. Cuma break dia ialah lebih lah sikit. Tak ada. Tapi kalau yang dah fit ni kita dah tahu dah. Sebulan berapa kita kena catik. Sekali itu yang saya kata setahun sekali. Catik semua perbanyak kita, baru kita tengok kita terbabas ke tak. Kalau terbabas kita dah keluar, okey setakat ni je. Untuk anak berapa? Okey nak masuk boleh RM5 seorang. Tapi selepas ibu habis shopping RM5 je. Dia nak beli apa dia pandai-pandai. Kadang dia pau duit adik dia. Dia tak payahlah adik beli ni je. Apa dia gabung-gabung duit dia beli barang untuk dia kan. Cara saya pula, saya tak tulis. Saya guna Excel worksheet tu. Lepas tu hujung tahun saya tengok. Itu cara saya. Walaupun tak pandai sangat guna Excel lah, tapi membantulah juga. Sangat membantulah sebenarnya. Okey, saya sebenarnya nak berkongsi dengan para penonton. Banyak kali dah kita bersama dengan Cik Syamsuddin dan juga hari ini juga kebanyakan ataupun setiap kali apa yang dinyatakan adalah tentang menyenaraikan, tentang menulis. Ini saya kira satu tips yang kita perlu patuh dan berdisiplin lah. Okey, bagi Syurah ni bagaimana keperluan, kehendak dan kemudian macam mana nak menguruskannya? Okey, kehendak banyak. Betul? Kehendak banyak. Tapi kena kontrol lah. Tapi keperluan ni penting. Maknanya apa-apa dulu, bila kita dapat duit, kita settlekan keperluan dulu. Balance tu nanti baru kita rasa ini hak kita untuk kita nak kehendak kita. Perempuan especially kerja macam saya kan, kita macam-macam aksesori baju semua dah bertukar. Tapi untuk anak pula, saya punya strategi Cik Syamsuddin, kalau saya rasa saya tak ada bajet bulan ni, saya tak bawa anak saya keluar. Sebab saya tahu anak saya kalau keluar mesti ada satu barang dia kena bawa balik. Dia kena. So dia dah set mindset saya dah macam tu. Undang-undang dia bagus. Jadi bila saya rasa kita tak ada bulan ni, saya tak bawa dia tinggallah dengan pembantu saya kat rumah lah. Maknanya kalau bulan tu, maknanya kalau kita nak bawa anak kita keluar, memang kita sebenarnya dah ada duit. Sebab maknanya tak kira berapa dia nak. Sebab saya tak nak ajar anak saya macam nanti dia tengok orang ada, anak saya tak ada, saya tak suka. Itu memang perangai saya. Jadi bila dia rasa dia nak benda tu, ambil.
Tapi ikut kemampuan lah. Jangan pula sekarang dia beli kan lebih pada bajet mak dia. Jadi kita kena tahu itu. Sebab kalau kadang-kadang kita rasa bersalah kalau kita keluar dengan tiada duit, anak nak something, bila balik kita ada rasa bersalah. Untuk saya sebab kita tak dapat memberi, kita tak dapat, kita bekerja tapi kita tak dapat beri anak kita something. Jadi cuma itulah buat kita tu jangan bawa supaya dia tidak melihat benda tu. Ada strategi lah. Lemak nak beli mutiara dekat penggalangan tangan tu. Apa-apa keluar duit mak dulu. Dia nak juga kenakan mak. Besar tu. Okey, dan Encik Samsudin, mungkin juga kita boleh kongsikan kalau mereka yang baru sahaja mendirikan rumah tangga, kalau nak uruskan sebelum mungkin tak ada anak tapi selepas ada anak lain keperluan mereka, komitmen mereka kan. Jadi adakah perlu untuk mereka adakan tabung sebelum berkahwin itu supaya mudah selepas dah kahwin? Saya rasa kewangan ni dia bagus, dia ada banyaklah style, ada yang 30, 40, 30. 30 ni maksudnya untuk masa depan kita, maksudnya kecemasan. Takaful break saya takaful 10% je. Mana 30% untuk masa depan. Untuk melabur lah, kira melabur dengan backup kalau handphone kita pecah, hilang. Tiba-tiba buat kereta kompresor rosak, guna that 30% tu. Lepas tu kita ada 40 untuk belanja, 30 lagi untuk rumah dan kereta. Kalau yang baru kahwin, sebolehnya jangan kacau yang 30 pelaburan. Ambil, kalau boleh masa kahwin mula-mula guna 40 tu je lah. Sebab mesti rumah menyewa, right? So dia boleh guna that 40% je. 30% untuk melabur dah start terus lah. Dia boleh transfer awal-awal lah. Manakala gaji dia 1,300 dah letak asing. Dia sebenarnya untuk komitmen rumah setiap dengan kereta, setiap 1,000 adalah 300. Dia sambungan untuk masa depan 300. Belanja 40% untuk mana rumah dengan kereta ansuran tu jangan lebih pada 30%. Jadi kita nak beli rumah jangan ikut bank. Kalau bank dia akan bagi maksimum yang boleh. Kita pun cari yang lebih besar. Saya ada peserta saya zaman dulu lah, 3 years ago. Nak beli rumah teres di Kelang 100,000 kot. Dia dah jumpa berkenan dah dengan Wan ni. Pergi kat bank, cik layak rumah 200,000 ni, sayang. Dia pun ambil dah 200,000. Lepas tu memang lepas 2-3 tahun dah tak nak bayar. Okey. Ya, Samsudin. Okey, apa tapi saya nak tanya, mungkin mereka yang sedang menonton sekarang ni, bila dengar 30, 40, 30 tu, mungkin sejujurnya mereka kata senang cakap, tapi bila dah dapat gaji tu, bila dah bayar komitmen yang asasnya, akhir bulan tak cukup duit. Sebab baru-baru ni pun di media sosial, seorang lelaki telah, yang belum berkahwin lah, dia berkongsi yang gaji dia kalau tak silap saya dalam lebih kurang 3,800 ataupun 4,000. Itu tinggal RM800 je kan? Ya, betul. Jadi macam mana nak survive kalau nak menabung, nak melabur? Dia macam rule tadi, macam kereta, kena ambil yang 15%. Saya ada seorang, dah somebody dah sekarang. Daripada, sebab buku saya tu 2006. Saya tulis 15% daripada gaji. Gaji dia masa tu 3,000. Dia nak beli kereta baru. So, dia ikut rule. Kalau 15% daripada 3,000, 400,500. Dia pergi cari, lala dapat, dia boleh beli Proton Wajah second hand saja. Dia pakailah kereta tu. Lepas tu gaji dia naik, dia akan ikut barulah tu. Dia tukar mesti 15%. Lala kali dia boleh pakai kereta Continental. Wow. So kalau orang lain tak ikut tak, dia sebab kalau orang lain dah ambil 900,000 loan lulus. Loan lulus. Tapi sebenarnya kemampuan dia kalau 3,000, 400,500 je. Kalau ikut rule. Itu yang kita kena ada undang-undang kita. Undang-undang kita, okey nak beli kereta apa tak ada masalah. Jadi 15% daripada gaji. Saya rasa apa-apa bergantung pada disiplin. Disiplin yang dia kena buat. Kalau dia tak ada disiplin itu memang dia akan terbabas. Okey, untuk tanya pada Syora sendirilah. Okey, kalau kita lihat penting atau tidak sebenarnya kita kalau berumah tangga tu ada suami, ada isteri. Dan kemudian ada kalanya juga perbelanjaan tu kita jujurlah, ada kala benda-benda tak semua benda pun kita beritahu suami ataupun isteri, kita tak bentangkan dan sebagainya. Okey, betapa pentingnya komunikasi satu, dan juga dia punya impact kalau ada masalah ekonomi dalam rumah tangga tapi dua-dua ni tidak sepakat. Kalau kita tengok dalam laporan banyak orang berkelahi, bergaduh kerana masalah ekonomi, bercerai dan sebagainya. Jadi pentingnya tentang kebersamaan ni. Betul. Itu tadi cerita yang indah pasal bajet kan. Ya. Saya tahu ada masalah yang mana kadang-kadang kita rasa kebergantungan. Maknanya bila kita dah try bayar bulan ni, bulan depan pun suami anggap kita kena bayar, kita bayar. Maknanya dia anggap itu dah satu komitmen pula kepada kita sebab kita dah ajar. Perkara ini memang kena bendung. Ya. Kalau kita rasa kita dah di try macam tu, kita kena back to track balik. Pergi track balik. Okey. Maknanya awak kena bayar ini, saya kena bayar ini. Supaya tidak ada pertelingkahan. Sebab kebanyakannya yang jadi mangsa selalu isteri.
Betul tak? Saya perempuan tahu. Cik Samsudin, kita tengok je. Farin lagi. Dia cara angguk dia macam ni. Mana kadang-kadang bila kita dah start bayar, kita dah tolong suami kita bayar. Kita tahulah circle rumah tangga kan dia turun naik. Maknanya kadang-kadang kita rasa kita nak bantu. Tapi dah jadi komitmen pula pada kita. Betul. Jadi kalau dia 2-3 kali, Sharifah Syaura tak boleh. Kita kena duduk dan kita bagi balik itu. Sebab kadang-kadang lelaki juga akan atau tak kisahlah sebab saya cakap takkan saya nak cakap perempuan yang salah. Perempuan kan selalu betul. Saya cakap lelaki kadang ambil kesempatan. Bila bulan ni seronok, bulan depan seronok, maknanya tak boleh. Isteri jangan duduk diam je macam drama-drama TV yang nampak macam tak lawan je suami kau tu kan. Kita cuba sebab kita nak kahwin lama ni. Kita nak duduk dengan dia lama. Kita cuba kena ada komunikasi tu. Bagi. Kita tahu kita kena keluar. Kita tak bolehlah harap suami 100%. Betul. Sebab suami pun ada benda dia nak bayar. Dia nak beli juga barang-barang dia. Kita ni ada gaji. Kita ni yang bekerja ada gaji. Kita kena ada komitmen juga untuk sama-sama bertanggungjawab atas rumah tangga. Sebab tu saya kira penting komunikasi tu. Dan juga saya kira simpanan untuk isteri sendiri. Yang memang saya simpan sendiri tahu, jangan beritahu suami. Saya simpan sendiri, saya takut apa-apa jadi. Ni siapa yang menonton beritahu suami dia? Tapi kalau nak kata wanita memang tak pandai simpan duit, saya rasa saya tak setuju. Sebab kalau lihat daripada zaman nenek saya ataupun mak saya, mereka ni pandai berjimat sangat. Boleh belajar daripada mereka. Tapi kita jangan beritahu suami je. Okey, selepas ni kita nak tanya Encik Samsudin, apa yang boleh dilakukan oleh suri rumah untuk meningkatkan lagi tabungan mereka. Tapi sebelum tu kita ada satu lagi segmen yang di mana orang ramai berkongsi pendapat mereka. Kita dengarkan. Dia menyediakan sokongan penuh kepada isteri-isteri yang bekerja di rumah pertama sekali ataupun isteri-isteri yang terpaksa berhenti kerja untuk menguruskan anak-anak. Pada masa yang sama, mungkin juga pinjaman atau subsidi daripada kerajaan untuk para ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke paskah yang of course dilesenkan dan berdaftar dengan JKM tanpa membebankan kewangan. So pada masa sama, bila kita dah hantar anak-anak ke tempat yang berdaftar dan harga pun subsidi dan keselamatan terjaga, ibu bapa boleh keluar untuk mencari rezeki dengan aman dan tenang. Nursery punya perbelanjaan agak mahal. Jadi kami harapkan pada in future akan ada pengurangan ataupun subsidi untuk nursery. Walaupun kami hidup di bandar, saya dan suami masing-masing bekerja, tapi perbelanjaan kami tu, kos hidup kami masih lagi tinggi dan kami dah mula berjimat cermat untuk future dan anak kami. Saya berharap supaya kerajaan akan memberi lebih fokus untuk usaha wanita Malaysia. Tak kisahlah dia datang daripada background apa. Saya sebagai juga wanita, ibu dan juga entrepreneur, kita tahu kat mana kita dapatkan pertolongan, especially dari segi financial lah dari kerajaan. Saya kira itu adalah harapan daripada wanita suri rumah tangga tentang pembentangan bajet pada petang ini, dan sentiasa kalau kita tengok wanita sentiasa dihargai dan diberikan perhatian. Baik, dan kalau kita nak kongsikan juga komen di Facebook, ramai juga komen. Terima kasih kepada Syasha. Yang ini menarik, Cik Samsudin. Saya kira boleh tanyakan kepada Cik Samsudin juga, dan bagaimana wanita juga boleh membantu tadi. Okey, ekonomi rumah tangga susah nak dikawal sebab walaupun dah cut bajet, tapi kadang-kadang ada je perkara yang terjadi. Sampai satu tahap simpanan pun terkeluar sikit, nak ikat perut anak-anak pun tak sampai hati nak tengok. Macam kita kata tadi kan, kalau kita tengok kita dah menyimpan, kita dah cut bajet dan sebagainya, ada je tiba-tiba ada benda-benda yang kecemasan, benda mungkin kemalangan, sakit dan sebagainya. Kadang-kadang bank pula, kadang-kadang OPR naik dan sebagainya. Benda yang kita tak jangka. Jadi bagaimana nak menghadapi situasi ini? Okey, seperti mana saya kata tadi, kita kena ada duit untuk bajet kecemasan. Kebanyakan orang dia combine sekali. Dia kena akaun lain. Maksudnya setiap orang kena ada akaun bank lebih pada satu. Daripada dapat gaji, dia dah pindah dah. 3 lagi bagus. Maknanya dia dah pindah yang kecemasan satu, yang pelaburan tu satu. Mana kalau let's say terdesak, guna yang tu. Tu yang kita nampak tu. The moment duit tu habis, kena buat sesuatu. Macam suri rumah sekarang, saya tengok hantar anak dulu kita tengok perempuan bawa kereta tak bawa pandai. Sekarang ni lebih bijak pada lelaki dah. Sebelum bawa laju tu. So jadi saya rasa lepas hantar sekolah, why not macam buat kan yang kita boleh buat e-hailing sekarang. Buat e-hailing sebab cari duit, sebab kita jangan tunggu sampai bus. Betul. Sebab sebenarnya ekonomi rumah tangga bukan saja kita portion. Kita kena cari fikir
Kalau jadi sesuatu, kalau say, suami dibuang kerja, macam PKP itu, mana kita dapat sumber? Jangan gali telaga ketika kita dahaga. Baru nak gali. Jangan. Masuk gali, walaupun kita dah duit cukup, ada opportunity buat. Betul. Macam Grab. Okey, duit ni memang tak perlu. Masuk dalam simpanan. Yang tak perlu. Dan kita tak tahu mungkin 5 tahun, 6 tahun lagi ke yang kita perlukan. Contoh tahun depan yang orang kata, mungkin sebahagian kata ekonomi akan drop. Tiba-tiba suami kita kena potong gaji. Tak apa, saya ada simpanan. Maknanya memang kita kena satu membezakan tabungan dan itu menjadi indikator kita lah. Tabungan tu mesti akaun lain. Tak boleh akaun sama ambil, memang tak perasan. Kita tak perasan kita ambil. Tapi dah moment kita dah sentuh akaun kecemasan, kita nampak dah. Dan kita kena letakkan lah. Mana lampu kuning dah. Mana ekonomi kita dah tak okey, kita kena tukar balik. Contoh menu apa semua, rumah apa semua, cara kita beraya semua. Kuih raya pun ada yang murah, ada yang mahal, right? So kena tukar dah. Macam kuih tak boleh lah kalau orang dah teruk. Kuih tak diharamkan musim tahun ni. Contoh. Okey. Jadi banyak tips yang dikongsikan Encik Syamsuddin. Jadi cari wang tu betul penting. Tapi pada masa yang sama mungkin kita harus juga tingkatkan ilmu kita bagaimana untuk gandakan wang kita. Dan mungkin di sini Syaura boleh kongsikan. Kita sering kali dengar orang kata hidup ni sekali saja. Jadi kalau nak enjoy. Tapi kalau nak enjoy pun, kalau selepas kita habis duit tu merana susah juga. Jadi keseimbangan tu, macam mana Syaura sendiri cari keseimbangan tu? Kalau zaman saya belum kahwin dulu yang kita hidup kena enjoy. Tapi sebab masa tu duit semua memang 100% kat kita. Ini sekarang bila kita dah kerja, kita dah bagi-bagi. Bagi kat keluarga sana, keluarga sini, anak-anak, jadi tak ada. Memang kita kena kontrol. Dan simpanan tu adalah pada saya, simpanan tu bila anak sakit, itulah simpanan digunakan sebagai insurans. Simpanan itulah bila ada kecemasan. Maknanya itu yang standby. Maknanya kita kena ambil macam mana pun sebab perbelanjaan kita. Kalaulah kecuali kita ada lebih dalam akaun kita. Tapi apa-apa kesefahaman antara suami isteri sebab perangai kita tak boleh nak cakap perangai lelaki dengan perempuan dalam semua suami isteri dalam dunia ni sama. Cuma bagaimana kita nak membentuk keluarga tu sendiri. Sekali lagi kita nak cakap terima kasih kepada tamu-tamu kita pada ni. Dalam keadaan santai, saya kira penuh pengisian, penuh peringatan untuk kita semua. Lebih-lebih lagi, bukan saja tentang dikatakan masalah ekonomi, cabaran ekonomi yang melanda, juga mungkin cabaran bencana dan sebagainya yang kita mungkin jangka-jangkakan. Dan saya menutup dengan komen cukup menarik daripada Mazlidin. Beliau mengatakan, pepatah Melayu dah ajar, tapi kita yang lalai. Ukur baju di badan sendiri, biar apa-apa asal bergaya. Melentur buluh, biar dari rebung, berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi saya kira itu sesuatu yang menutup perbincangan kita sini. Mak kata penerbit kita, Fiza, dia kata tepuk dada, tanya poket. Baik. Awak tepuk sikit. Baik. Kosong. Ada poket sekali. Okey, apa pun terima kasih Syaura dan juga Encik Syamsuddin, dan semoga apa jua tips yang dikongsikan bermanfaat buat kita semua. Dan macam Farin katakan tadi, ini adalah peringatan buat kita semua. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHR. Terus bersama dengan kami.